Hai kepada semua. Okey, alhamdulillah. Firstly, Bani nak ucapkan tahniah dan syabas ya kepada anda semua yang dah pun berjaya beli rumah sendiri. Okey, jadi bagi anda yang belum lagi berjaya lulus loan rumah, so Bani doakan agar loan rumah anda tu dipermudahkan dan lulus seperti mereka-mereka yang dah pun lulus loan rumah. Okey. Jadi maybe anda ada di antara anda yang beli rumah pertama, maybe yang rumah kedua, ketiga sebagai investment. So now kita beli rumah ni adalah satu investment. Benda yang penting yang you all perlu tahu bila you all beli rumah adalah pengurusan kewangan yang betul. Okay, ini adalah part yang sangat penting yang Bani akan share dengan you all semua. Tak semestinya orang yang beli rumah sahaja. Maybe orang yang tak beli rumah tapi dia ada hutang lain, hutang kereta, loan peribadi, hutang-hutang yang lain. Kita boleh juga gunakan kita punya cara pengurusan kewangan ini untuk uruskan kita punya hutang-hutang yang ada. So benda ni penting, you all kena tahu. Okay, sebab seperti kita tahu macam orang Islam terutamanya, roh kita akan tergantung kalau kita meninggal dalam keadaan berhutang. So kita kena tahu, yes, plan A kita memang kita beli rumah, kita buat loan peribadi, loan kereta. Memang niat kita untuk plan A memang kita nak bayar setiap bulan, nak settlekan loan yang ada sampailah settle. Itu memang plan A kita. Tapi kita kena ingat, kita juga terdedah dengan pelbagai risiko. So kita tak tahu kalau kita keluar dekat sana berlaku kemalangan ataupun kita berlaku sakit kritikal, kita tak tahu, tak ada siapa pun yang tahu tak ada siapa pun yang tahu apa yang akan berlaku dekat diri kita. Okay, so diri kita memang akan terdedah dengan risiko. So pentingnya untuk kita ada plan B untuk backup kita punya investment. Seperti kalau you all tahu, investment ni adalah bahagian bumbung. So dia punya pentingnya adalah bahagian tapak kewangan yang di bawah tu, untuk you all kukuhkan tapak kewangan anda. So hari ni Bani nak share bagi anda yang dah beli rumah ke, yang ada hutang ke, boleh tengok kita punya pengurusan kewangan ni untuk you all. Alright, okay, jom Bani tunjukkan. Okey, kalau kat sini kita boleh tengok hadis di mana jiwa atau ruh seseorang mukmin itu akan tergantung disebabkan hutangnya sehinggalah hutang tersebut ditunaikan. So maksudnya yes, kita beli rumah memang ataupun kita buat hutang-hutang yang lain, memang kita niat untuk settlekan dan kita tak ada niat untuk meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang. Jadi dekat sini penting untuk kita tahu formula urus gaji dengan baik untuk kita dapat settlekan hutang-hutang yang kita ada semasa kita hidup maupun ketika kita dah meninggal dunia. Okey, so izinkan saya share curi masa sikit untuk share teknik yang agak penting yang saya dapat daripada kita punya mentor kewangan kita sendiri, iaitu MJ, untuk kita urus kita punya financial, untuk kita capai financial freedom. Walaupun kalau kita berlaku musibah, sebab hidup kita sentiasa terdedah dengan pelbagai risiko yang kita pun tak akan tahu benda tu akan berlaku pada diri kita bila masa, kita pun tak tahu. Jadi penting untuk kita ada backup plan untuk kita protect kita punya yang kalau kita dah beli rumah kan, so at least kita ada backup untuk kita protect kita punya investment yang kita dah buat. Okey, kat sini kalau you all boleh tengok 5 financial pillars ni, di mana sekarang kita bekerja, kita dah cipta pendapatan kita sendiri. So dengan pendapatan itulah kita boleh guna untuk kita bayar bulanan rumah, bulanan kereta, loan peribadi dan lain-lain. Okey, selepas kita cipta kita punya income, penting dekat sini adalah kita urus dengan betul management. Okey, kalau kita tak urus dengan betul, income banyak macam mana pun tak guna. Alright, so selepas kita urus dengan betul, kita management, kita bahagian urus, 10% daripada kita punya income kita perlu untuk simpan dan lindung. Okey, 10% sahaja daripada kita punya income. Seterusnya bahagian investment, 20% daripada kita punya income yang Bani akan terangkan nanti,
kita perlu investment, simpan dan labur. Tadi simpan dan lindung 10%, 20% lagi untuk simpan dan labur. Yang selebihnya untuk pengagihan lah. Okey. So dekat sini yang you all boleh tengok, yang boleh terangkan tadi, kita punya piramid kewangan, di mana bahagian kita dah beli rumah. Rumah itu adalah investment. Dia duduk di bahagian bumbung. So you all bayar rumah, bulanan rumah guna apa? Kalau you all guna pendapatan yang salary, gaji, okey. So sekarang masih hidup, kita boleh guna salary sebagai kita bayar bulanan rumah seperti biasa, yang investment kita ni. Tapi apa akan berlaku kalau kita diuji sakit kritikal contohnya? Na'udzubillah min zalik, tapi kita pun tak minta, tapi benda ni kita kena prepare. Kalau lah berlaku sakit kritikal tahap 3 dan 4 contohnya, terlantar, tak mampu nak bekerja, kita dah tak ada income, mana kita nak ambil duit untuk kita nak bayar kita punya bulanan rumah tadi. So dekat situlah yang menyebabkan kalau ikut statistik 2,000 hingga 3,000 rumah dilelong disebabkan penyakit kritikal. So penting dekat sini adalah kita ambil tahu untuk tapak kewangan, kukuhkan tapak kewangan kita dulu. Sebab investment adalah bahagian bumbung. Kalau kita tak kukuhkan tapak kewangan kita, apa-apa musibah yang berlaku, kita akan terus jatuh terduduk. Betul ke betul? Jadi dekat sini kita kena pandai untuk kita kukuhkan tapak kewangan kita. Okay, 10% sahaja yang dekat sini tadi kan, 10% sahaja kita perlukan daripada kita punya income untuk kita simpan dan lindung sebagai income replacement kita. So kalau berlaku sakit kritikal, macam you all beli rumah, you all tahu kan, MRTT hanya cover kalau berlaku kematian dan cacat kekal sahaja. Dia langsung tak cover kalau berlaku sakit kritikal, you all dah tak boleh bekerja ke, memang tak akan cover. Tapi rumah still nak kena bayar. Sebab tu yang ikut statistik dari 2,000 ke 3,000 rumah dilelong tu disebabkan sakit kritikal dan dia tak ada simpanan untuk terus bayar balik bulanan rumah seperti biasa. So dekat sini kalau kita simpan 10% untuk simpan dan lindung ni, kita dah ada wang backup untuk income replacement, penggantian pendapatan kita kalau berlaku sakit kritikal. Kita dah tak mampu bekerja, kita dah tak ada income, tapi kita masih ada wang dekat sini yang kita boleh jadikan sebagai penggantian pendapatan kita untuk bayar balik bulanan rumah, bayar balik bulanan kereta, bayar balik hutang-hutang yang ada, kos sara hidup kita, kos-kos perubatan. So dekat sini. Yang kedua, sebagai debt cancellation, sebagai penglupusan hutang. Yes, kita masih hidup sekarang, memang kita nak bayar hutang. Ya, kita nak bayar hutang setiap bulan, kita akan bayar guna kita punya income. Tapi kalau berlaku benda yang kita pun tak nak, contoh kematian ataupun cacat kekal, terutamanya kematian lah. Jadi kalau berlaku kematian, macam tadi ikut hadis Nabi tadi pun, roh kita akan tergantung kalau kita tak settle hutang. So kalau kita tak ada bahagian tapak kewangan ni dan kita meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang, so sangat-sangat bahaya. So kat sini kalau kita tahu teknik dan cara, kita dah kukuhkan tapak kewangan kita kat sini yang warna merah ni. Jadi kalau berlaku kematian, kita dah ada wang backup untuk waris kita bantu kita settlekan semua hutang yang ada, termasuk rumah, kereta, loan peribadi ke, loan dengan yang lain ke, hutang-hutang kita dengan orang jiran ke dan sebagainya. Settle hutang kita dan waris ada lagi baki wang yang dia boleh gunakan untuk kelangsungan hidup dia, terutamanya kepada wife, anak-anak yang kita tinggalkan. Yang ketiga adalah untuk medical card lah. Medical card ni untuk anda yang berkemampuan, yes, you all boleh ambil untuk lengkapkan kita punya tapak kewangan. Tapi kalau yang tak berkemampuan, maybe medical card ni dia ada pilihan lagi, iaitu kita ada hospital government, right? So kalau yang berkemampuan boleh ambil untuk settlekan kita punya tapak kewangan, kukuhkan tapak kewangan kita. Okey. Yang 20% tadi, save dan invest.
So rugi kalau kita ada duit dan kita simpan biar sahaja dalam saving value. Dalam kita punya saving value. Saving account, sorry. Sebab dia tak beranak. Kalau beranak pun sikit sangat. Okey, tapi kalau kita gunakan 20% ni, kita simpan dan labur, iaitu maybe kita boleh labur di property, beli rumah dan sebagainya, ASB, tabung haji, koperasi, PRS, SSPN, unit trust, saham, gold. Gold sekarang ni famous kan, orang ramai yang buat gold, dan yang lain-lain lah, untuk kita dapatkan pulangan yang lebih banyak lagi. So 20% kita simpan dan labur. Okay, so kat sini hidup kita ni terdedah dengan pelbagai risiko. Macam-macam risiko yang mungkin kita sendiri pun tak nak, tapi kita terpaksa hadap kalau berlaku. Okay, yang pertama iaitu kena buang kerja ataupun bisnes merosot. So sebab tadi hutang-hutang kita yang ada, kita bayar guna pendapatan kita kan. Tapi apa berlaku kalau risiko kewangan ni kalau kita tak urus? Contoh, kena buang kerja. Yang kedua, kematian. Kita tak ada income untuk waris kita bantu kita settlekan hutang yang ada. Malah kita tinggal mereka dengan bebanan hutang-hutang kita. So tak best lah kan. Yang ketiga, kecacatan kekal. Kecacatan dan menyebabkan kita tak mampu nak bekerja lagi. Dah kita tak ada income. Yang keempat, sakit kritikal. Dan yang kelima iaitu kemasukan ke hospital. Inilah kita punya risiko yang kita kena urus. Ikut kita punya tapak kewangan tadi. Kalau kita kukuhkan tapak kewangan tadi yang bagi tunjuk tadi, kita dapat kalau berlaku semua risiko ni, kita ada wang backup sebagai pelupusan hutang ataupun sebagai penggantian pendapatan kita. Okay, right. Okay, so kat sini banyak terangkan sikit untuk yang you all yang dah beli rumah lah, terutamanya kan yang beli rumah. Okay, untuk rumah yang beli, okay, ada 3 situasi kat sini. Satu, kalau rumah tu joint loan bersama suami dan isteri. Okay, suami dan isteri. Kalaulah berlaku kematian si suami tadi, bahagian si suami 50% ni tak akan jatuh kepada bahagian si isteri. Isteri tak akan dapat semua bahagian si suami tadi. Tapi apa yang berlaku adalah bahagian si suami 50% tadi perlu difaraid kepada waris-waris yang layak. Jadi kalau berlakulah perebutan harta dan sebagainya, isteri tak ada duit, tak ada yang saya tunjuk tadi, tak ada apa orang panggil backup, tak ada plan, tak kukuhkan dia punya tapak kewangan. So rumah ni terpaksa dijual untuk diberi kepada waris-waris yang layak. Jadi sayang tak kita dah beli rumah bersama husband and wife, nak duduk bersama dengan anak-anak kan, nak wariskan kepada anak-anak ataupun isteri, nak jadikan tempat perlindungan. Tapi bila berlaku kematian salah seorang, tak kira lah suami ke isteri ke, bahagian si mati tadi kena faraid. Jadi melainkanlah si waris-waris tadi bersetuju untuk beri sepenuhnya kepada kita. Tapi kalau mereka nak hak mereka, kita kena bagi. Rumah terpaksa dijual untuk diagihkan kepada waris-waris yang layak. Jadi kalau kita ada simpan dan lindung tadi, kita ada cash. Kalau berlaku macam ni, kita dah ada wang backup yang banyak untuk kita bayar kepada waris-waris yang layak untuk selamatkan rumah yang kita beli ni. So rumah ni selamatlah, jadi hak kita sepenuhnya. Kalau si suami meninggal, tinggalkan duit kepada si isteri tadi melalui tapak kewangan tadi. So isteri tadi boleh gunakan duit tadi untuk settlekan, bayar kepada waris-waris yang layak. Jadi rumah tadi selamat, tak perlu nak difaraid. Okay, itu situasi yang pertama lah. Yang kedua, kalau suami ataupun isteri beli rumah tu atas nama seorang, kalau meninggal, rumah tu pun sama juga, kena faraid. Okay, so ini yang orang tak berapa nak jelas, so saya jelaskan dekat sini lah. Okay, so seterusnya mana nak jelaskan macam mana kita nak kukuhkan kita punya kewangan. So kat sini dengan kita menyimpan tadi 10% kan. Alright, 10% daripada contohlah gaji kita 2,500 contohnya.
10% untuk kita simpan dan lindung, right? Yang bahagian tapak kewangan kita tadi, nak kukuhkan tapak kewangan kita, 10% daripada 2,500 gaji kita, contoh 2,500 darab dengan 10%. So berapa yang perlu kita simpan dan lindung? Iaitu 250,000 untuk kita simpan dan lindung in case kalau berlaku kematian. Bukan sahaja kita nak settlekan rumah, tapi nak settlekan hutang-hutang kita yang lain. Okay, so Bada nak tanya dekat sini. So sekarang ni, terutamanya kepada anda yang dah beli rumah dengan Bada, Bada ada satu plan daripada Great Eastern yang memang sangat-sangat bagus, yang Bada akan syorkan kepada you all, kalau boleh wajibkan diri untuk buat benda ni, sebab dia sangat membantu untuk kita nak kukuhkan tapak kewangan kita. Di mana satu produk daripada iGreat generasi ni, dengan tadi you all tengok kalau gaji 2,500 untuk 10%, 250 ringgit untuk kita menyimpan dan simpan dan lindungkan. Tapi dekat sini tak sampai pun you all punya 10% daripada salary tadi, untuk you all ada backup minimum 500,000 kalau berlaku kematian atau cacat kekal. Okey ke? Okey sangat. Okey, contohnya kalau anda yang berumur 20 tahun, caruman hanya 112 ringgit je untuk lelaki, tapi untuk perempuan pun lebih kurang macam itulah. Okey, ini ikut umur. Okey, walaupun umur 40 tahun pun baru 178 ringgit kita menyimpan untuk lelaki. Kalau perempuan dalam 133 ringgit, bawah daripada 250 ringgit yang kita kira tadi. Tapi you all boleh ada tabung sakit kritikal satu you all boleh ada 500,000 wang backup kalau berlaku kematian ataupun cacat kekal. Jadi kalau kita meninggal, waris kita akan dapat 500,000 ni, setengah juta ni, yang dia boleh bantu kita settlekan semua hutang-hutang yang ada. Hutang rumah, hutang kereta, loan peribadi, hutang-hutang kita dengan jiran ke, dengan sahabat-sahabat, dengan adik-beradik, dia boleh settlekan, bantu kita settlekan. Selebihnya kita boleh tinggal lagi baki untuk wife dan anak-anak untuk teruskan hidup dan kelangsungan hidup mereka lah, untuk perubatan, untuk education anak, untuk perubatan, untuk kos sara hidup dan sebagainya. Okey, terutamanya kalau suami yang meninggalkan isteri yang bersuri rumah. Okey. Dan kalaulah berlaku cacat kekal, kita sendiri yang akan dapat 500,000 ringgit yang kita boleh gunakan sebagai kita settlekan hutang-hutang kita yang ada, dan kita boleh guna untuk kos sara hidup kita lah kalau kita dah tak boleh nak bekerja. Kita juga akan dapat 100,000 minimum untuk penggantian pendapatan kita. Kalaulah berlaku sakit kritikal, contohnya yang contohnya kita dah tak mampu nak bekerja, dah terlantar, tak ada income untuk nak bayar balik bulanan rumah dan sebagainya. So kita dapat 100,000 ringgit cash, dan boleh menjadi bantu kita untuk jadikan income replacement untuk kita bayar balik bulanan rumah, bulanan kereta dan sebagainya. So dekat sini juga kalau 1 juta, tadi kita kira 250 ringgit kan sebulan untuk yang gaji 2,500 untuk 10% simpan dan lindung. Dekat sini pun masih belum sampai lagi 10%, dengan menyimpan 200 lebih. Kita dah ada wang backup 1 juta. Okey ke? Okey sangat. 1 juta. Alright. So kalau berlaku kematian, waris kita akan dapat 1 juta. Kalau cacat kekal, kita sendiri yang akan dapat 1 juta. Dan yang bestnya, iGreat generasi daripada Great Eastern ni, nilai 1 juta yang kita ambil ataupun 500,000 yang kita menyimpan tu, dia akan meningkat.
So yang bestnya sekarang ni, apa yang Bade tunjuk tadi untuk kita kukuhkan tapak kewangan kita daripada Great Eastern Takaful tadi, di mana life takaful, dia akan, contoh kalau kita ambil 500,000 ke 1 juta ke, okay, dengan menyimpan bawah daripada 200 lebih tadi, dan 5 tahun, setiap 5 tahun kita punya simpanan tu ataupun coverage tu, perlindungan kita yang kita ambil tu akan meningkat 10%. 5 tahun akan meningkat 10%, 5 tahun lagi meningkat lagi 10%, 5 tahun lagi meningkat lagi 10%, sampailah 10 kali kenaikan, dengan simpanan kita sama setiap bulan, tak berubah sampailah umur kita 60 tahun. Dan dia akan auto extend, kalau kita tak nak stop 60 tahun, dia akan auto extend sampai 80 tahun, dan dia akan auto extend sampai 100 tahun kalau kita nak teruskan. So okey ke okey sangat kalau untuk kita kukuhkan tapak kewangan kita. So bagi Bade yang Bade dapat ilmu ni daripada kita punya mentor kewangan, jadi Bade nampak sangat penting untuk kita praktikkan benda ni, sebab orang kita kebanyakan meninggal dalam keadaan berhutang. Okay, rakyat Malaysia ni banyak buat hutang, tapi dia tak tahu macam mana cara nak settlekan hutang kalau berlaku musibah. So bagi anda yang dah tengok video ni, tolong praktiskan ataupun tolong buat. So nanti boleh klik link di bawah untuk semak you all punya bulanan, sama ada 500,000 ke 1 juta ke, berapa yang you all nak buat ikut keperluan untuk settle berapa hutang yang you all ada. So bukan saja hutang rumah. Lepas ni you all boleh kira hutang rumah yang you all buat sekarang, contoh 250,000, berapa lagi hutang yang lain yang ada, contoh PTPTN ke, kita ada hutang loan peribadi, kereta dan sebagainya. Totalkan sekali berapa keperluan yang you all perlukan untuk settle kalau berlaku musibah tadi. So Bade akan bantu you all untuk buat quotation berapa bulanan yang you all perlu menyimpan, okey, untuk jadikan pelupusan hutang, income replacement kita tadi. Okay, so sampai situ saja Bade rasa untuk perkongsian Bade dalam video ni. Harap bermanfaat kepada kita semua untuk kita capai freedom financial. Kita semua bebas daripada hutang kalau berlaku musibah yang kita sendiri pun tak nak. Okay, jadi sampai situ saja. Okay, bye semua.